Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita sedang melalui tahap-tahap dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan yang mana kita akan insya-Allah mendapat keredaannya. Kita tidak berhak membuat jalan, tetapi kita hanya patuh dan melalui jalan yang sudah ditentukan. Peringkat yang pertama kita sudah lalui, iaitu memahami syariat, iaitu jalan Allah. Yang kedua, kita melaksanakan syariat itu. Dan yang ketiga, yang kita bincangkan dalam episod sebelumnya, iaitu kita merasai kemanisan dalam mematuhi syariat dengan mematuhi peraturan Allah. Kita akan rasa tenang, kita akan rasa lapang, kita akan rasa manis. Kerana syariat itu dibuat ataupun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia. Sebab itu bagi mereka yang sudah berada di tahap-tahap yang lebih tinggi dalam perjalanan menuju Allah, mereka akan sampai ke satu tahap, iaitu tahap yang ketiga yang kita bincangkan terdahulu, iaitu mereka mendapat kemanisan di dalam melaksanakan ibadah. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda rasa manis dalam solat. Sejuk mataku, kata Rasulullah, dengan dengan wanita solehah, dengan solat, dengan solat. Rasulullah rasa solat betul. Solat itu satu kemanisan, sehingga Rasulullah solat lagi sehingga bengkak kaki Rasulullah. Bengkak kaki itu fizikal, tetapi dalaman Rasulullah, hati Rasulullah rasa manis untuk terus solat. Jadi insya-Allah, bagi kita yang belum lagi sampai ke tahap manis ini, kita masih lagi peringkat mujahadah. Tapi kita yakin, kita ikut saja jalan Allah ini. Kerana saya katakan selalu, kalau kita nak jadi baik pun susah, nak jadi jahat pun susah. Nak jadi orang baik kan susah. Kena bangun solat subuh, kena tutup aurat, kena tinggalkan maksiat, kan susah. Nak buat jahat ingat senang, nak buat jahat pun susah. Betul. Orang yang terdak aurat tu pakai pendek-pendek tu susah nak jalan tu. Nak mencuri waktu malam, kena bangun malam. Nak buat maksiat, nak rasuah, bukan senang tu, takut tu kena tangkap undang-undang, tapi buat juga. Jadi kalau nak buat baik pun susah, nak buat jahat pun susah, lebih baiklah susah kita nak jadi baik. Kerana susah nak jadi baik, kita berada di jalan Allah yang dijanjikan ketenangan di dunia dan juga kebahagiaan di hari akhirat. Biarlah susah, biarlah orang ejek ketika kita tutup aurat. Kalau kita tidak tutup aurat, kita juga diejek, kita juga disindir oleh orang lain. Jadi sebab itu kita ni di peringkat mujahadah. Kita bukan lagi peringkat di peringkat merasai halawatul ibadah. Kita masih lagi peringkat mujahadah. Artinya, kalau kita melakukan taat, kita tak rasa gelisah juga dengan taat. Tapi apabila kita melakukan dosa pun ada resah juga. Sebab iman kita dah ada dah. Melakukan dosa kita ada resah. Tapi kalau kita lakukan taat, tak rasa manis. Tapi apa yang kita perlu buat ialah kita meneruskan jalan mujahadah ini. InsyaAllah, saya dah katakan berulang kali dalam sesi yang lalu, mujahadah itu pahit kerana syurga itu manis. Mujahadah itu pahit kerana syurga itu manis. Dalam hidup ini kita berdepan dengan dua perkara. Satu perkara yang perlu kita buat, dan satu perkara lagi ialah perkara yang kita suka buat. Kita akan berdepan dua keadaan. Dan kedua-dua perkara ini bertindak secara bertentangan. Perkara yang kita perlu buat, kita tak suka buat. Perkara yang kita suka buat, kita tak perlu buat. Contohnya, kita bila tiba waktu solat, kita perlu untuk segera bingkas dan tangkas untuk kita solat. Itu perlu pada buat. Tetapi yang kita suka buat, kita suka bermalam-malam, relax dulu. Relax brother, relax. Kita relax. Akhirnya kita lewat. Jadi, orang yang berjaya ialah orang yang buat perkara yang dia perlu buat walaupun dia tak suka. Orang yang gagal, dia buat apa yang dia suka walaupun dia tak perlu. Sebab itu orang yang berjaya sakitlah sikit. Jadi itu yang dikatakan mujahadah.
Dan insya-Allah saya katakan lama kelamaan mujahadah ini Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah dalam Quran. Ya, orang yang betul-betul benar-benar menempuh jalan kami akan kami tunjukkan jalan kami. Mula-mula susah, lama-lama insya-Allah dia akan sampai ke peringkat ketiga, iaitu rasa manis nanti dengan ibadah. Kalau orang dunia dia boleh bersungguh-sungguh untuk dapat medal, ya, pingat emas dalam Olimpik, macam mana latihan, peninju macam mana mereka latih, ya, bagaimana pemain-pemain muzik mereka latih berjam-jam, berpuluh-puluh jam sehari untuk membuat persembahan yang diakui oleh dunia. Kerana apa? Satu hadiah, satu anugerah. Kita tak nak piala yang Allah sediakan. Jadi biarlah kita, insya-Allah kita yakin, apabila kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan bagikan ke tahap yang ketiga, itulah kemanisan. Manis sangat, ya. Tapi jalan tidak berhenti di situ. Kalau kita terus berjalan, kita akan sampai ke peringkat yang keempat. Ni ultimate kita, ya, ke peringkat yang keempat, tahap dia, level yang paling tinggi. Kalau tadi level orang soleh, kalau tadi level orang muqarrabin, yang atas ni orang yang benar-benar dekat dengan Allah, ya, dengan dekat dengan Allah, iaitu orang yang sampai ke tahap mencintai Allah. Ini yang dikatakan makrifah. Dia kenal betul-betul dengan Allah, ya. Orang yang kenal dengan Allah ini, dia tidak terikat lagi dengan syurga dan neraka. Dia hanya memburu Allah saja, ya. Orang yang tidak lagi terasa susah dan senang, tetapi mereka dah bebas daripada senang dan susah. Mereka yang memburu hanya wajah Allah saja. Yang ini tinggilah, iaitu mereka sampai ke peringkat mengenal dan mencintai Allah. Mengapa kita mencintai seseorang ataupun kita mencintai sesuatu? Pertama, kerana baik, walaupun kadang-kadang tak cantik. Kenapa kita mencintai seseorang? Kerana dia cantik walaupun kadang tak baik. Kenapa kita mencintai seseorang? Kerana akhlaknya yang sempurna. Betul? Kita suka pada seorang walaupun orang nampak muka dia buruk, tapi di mata kita dia cantik. Kenapa? Akhlaknya baik, dia memahami kita, dia sabar terhadap kerenah kita, dia sentiasa membantu pada kita. Betul? Kerana kita mengenali. Ya? Sebab itu kita menyayangi mak kita. Walaupun mak kita mungkin tak secantik seniwati-seniwati yang lain. Ya, kita menyayangi ayah kita walaupun jasad ayah kita tak sekekar ataupun tidak setegap atlet-atlet yang hebat. Kenapa? Kita tidak melihat bodinya, kita melihat budinya. Kita bukan melihat misal kata rambutnya yang dah tak ada ataupun yang beruban, tetapi rambut itu gugur, rambut itu beruban kerana memikirkan tentang nak menjaga dan membesarkan kita. Jadi kalau kita mencintai orang yang berbudi kepada kita, apatah kita tidak mencintai Allah di hujung jalan ini? Kerana Allah itu maha baik, kerana Allah itu maha cantik. Innallaha jamil tuhibbuna jamal. Allah itu cantik dan suka pada kecantikan. Allah itu indah dan suka pada keindahan. Allah itu sempurna, tidak ada cacat celanya. Kenapa kita tidak cinta kepada Allah? Kerana, dengar ya, kenapa kita tidak cinta kepada Allah? Kerana kita tidak mengenal Allah. Tapi kalau kita rasa mengenal Allah, kita akan rasa terhutang budi kepada Allah. Saya buat contoh mudah, ya. Anda pernah tengok lukisan Mona Lisa, ya, hasil daripada Leonardo, bukan DiCaprio, Leonardo da Vinci, ya. Dia menulis Mona. Dan senyuman Mona Lisa ini sangat misteri. Ketika kita suka, kita gembira, kita tengok Mona Lisa senyum terhadap kita. Dia tersenyum dengan keceriaan kita. Tapi pada satu ketika kita dalam keadaan muram durja, keadaan kita sedih, kita tengok Mona Lisa, kita harap dia akan sedih bersama kita. Tak, dia terus tersenyum. Sehingga senyum itu menjengkelkan kita. Kenapa? Kita sedang susah, Mona Lisa sedang tersenyum. Tetapi Allah melukis wajah, melukis quote and unquote, wajah ibu. Ibu yang boleh ketawa dengan kegembiraan kita. Ibu yang boleh berduka, boleh menangis dengan kedukaan kita. Subhanallah. Kenapa kita memuja
Mona Lisa, kenapa kita mengagumi Leonardo da Vinci, kenapa kita tidak mengagumi dan mencintai Allah yang melukis ibu untuk kita, wajah ibu untuk kita. Kita terasa begitu. Subhanallah, orang yang apabila sampai ke tahap mencintai Allah di tahap keempat ini, mereka sudah mendapat apa yang dikatakan cinta itu buta. Buta kepada kesusahan dan penderitaan. Apa saja yang disuruh oleh Allah, apa saja yang diminta oleh Allah untuk dikorbankan, mereka akan korban. Hatta nyawa mereka sendiri. Ini peringkat. Mula-mula mereka mengorbankan masa, mereka mengorbankan harta, kemudian mereka mengorbankan nyawa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka sanggup mati untuk bertemu dengan Allah. Sebab tu ada syair yang menyebut, bukankah mati syarat untuk menemui cinta? Bukankah mati syarat untuk menemui cinta? Kita mengaku cinta Allah, okey? Untuk kita cinta Allah, mengaku kita cinta Allah, sangguplah bertemu dengan Allah, betul tak? Sanggup tak? Sanggup. Nak bertemu dengan Allah kena mati. Tak suka. Kalau mati tu bila lah? Kalau nama kita Zakaria, Zack, ya, harap ikut abjad lah. A mati dulu, Ahmad mati dulu, Baharudin mati dulu, Zack kemudian. Kita suka macam tu. Tak suka mati. Tapi bagi mereka yang benar-benar mencintai Allah, mati adalah syarat untuk bertemu dengan cinta mereka. Sebab tu satu ketika Bilal bin Rabah di saat sakaratul maut, ya, Bilal bin Rabah tersenyum. Bila orang bertanya kepadanya, isterinya bertanya kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kenapa kamu tersenyum? Mengapa aku tidak tersenyum? Karena aku akan bertemu dengan Allah dan Rasulullah selepas kematianku. Aku rindukan Rasulullah, aku rindukan Allah. Jadi tepuk dada tanya hati sendiri, ya. Sekarang macam mana kita dengan mati? Kita belum level ini lagi. Kita nak, bila kita sebut mati hari ini, biarlah ada lagi sisa masa lagi, biarlah panjang lagi. Tak cukup lagi hidup di dunia ni. Ya, dosa pun banyak. Ya, kenikmatan dunia pun tak banyak lagi kita rasai dan sebagainya. Kita masih lagi, kalau boleh kita nak waktu senggang ataupun dilapangkan ataupun dipanjangkan nak mati. Tapi berbeza, orang yang berada di level yang keempat, level cinta ini, mereka berpegang kepada prinsip bukankah mati syarat menemui cinta. Ini subhanallah, bagi kita apabila disuruh kita patuh, tapi kita patuh tu dengan I have to. Tetapi orang yang di peringkat ini, mereka apabila disuruh mereka patuh, tapi bukan dengan I have to, tapi I need to. Beza, ya. Contohnya solat, kita masih lagi di tahap I have to pray, tapi orang di peringkat ini I need to pray. Mereka solat bukan kerana dipaksa, bukan kerana memaksa diri, tetapi mereka solat kerana cinta. Kita ni, ya, taat kepada Allah bila Allah suruh kita buat, kerana kita yakin Allah menyuruh kita, maka kita kena patuh kepada Allah, tapi bukan kerana cinta. Tapi orang yang tahap level ini, level cinta ini, mereka kalau tidak disuruh, mereka rasa menderita. Kalau disuruh, mereka rasa bahagia. Macam mana kita nak buat tamsilan? Katalah satu ketika kita ada mak ataupun ibu yang telah tua di kampung, ya. Bila kita balik ziarah ibu, kita tahu ibu kita clear dengan kita, ibu kita suka dengan kita, hati ibu dengan kita tak ada masalah. Apabila dia panggil kita, mari sini. Kalau kita angah lah yang tengah, angah mari sini. Picit-picitkan kepala ibu, picitkan kaki ibu, kita pun picit. Kita tahu itu mak kita suka dengan kita. Kita pun picit, seronok sangat kata tu. Rasa sayang sangat. Mak picit kita dulu waktu kita kecil, sekarang kita dapat picit, seronok buat. Bukan tengok jam, bila ni nak berhenti, dan sebagainya. Kadang-kadang kita suruh cucu kita juga, kita tengok dah cukup dah tok, dia tengok jam, ya. Tak ada, ini buat je sampai ibu tidur, kita masih lagi. Kadang-kadang sampai ibu tidur pun kita picit lagi, kalau kita picit tu dengan cinta. Katalah satu hari yang lain kita balik kampung, ibu yang selalu picit, suruh minta kita picit kepala, picit kaki ni, tak suruh apa-apa, dia diam saja. Wah, subhanallah, ya. Silent mode ni menyebabkan kita menderita tau. Dia tak suruh apa-apa. Waktu itu kita macam mana?
kita rasa menderita. Menderita tak disuruh picit, gembira apabila disuruh picit-picit, betul, oleh ibu kita. Ini menunjukkan bila level kita sampai ke peringkat ni, bila Allah suruh mengorbankan harta, ya Allah, macam hari raya. Bila Allah suruh berjihad, mereka akan tersenyum untuk pergi berjihad, mengorbankan nyawa. Sebab apa? Mereka sudah sampai ke tahap cinta itu buta. Dan sampai ke tahap-tahap ini, ya, kalau peringkat mereka ini, ya, mereka buat satu tu, contohnya waktu solat. Ada orang yang solatnya bila waktu zuhur katalah 1.25 kata 1.25 dan 1.26, ya, dia datang 1.40, dia datang masjid masbuk, ataupun lewat 1.46 dia baru datang ke tempat solat. Itu tuan memang datang lewat, kalau ada temu janji itu tuan. Masuk waktu zuhur 1.25, kita tepat datang 1.25, itu pekerja, punch card, memang tepat. Tapi orang yang cinta 1.25 masuk waktu, 1.10 ataupun pukul 1 sudah ada di tikar semayang tunggu untuk masuk waktu. Dia bukan tuan, dia bukan pekerja, tetapi dia pencinta apabila dia menunggu untuk waktu solat. Subhanallah, sehingga orang sampai ke tahap ini, apa saja yang dilihat dan dirasai semua indah. Saya balik pada analogi, ya, yang itu kita tahu, kita balik rumah, mak kita memang tahu kita ni suka makan apa. Contoh, ya, cekodok lah, cekodok. Tahu cekodok? Cekodok ni pisang yang tanpa tepung untuk dibuat cucuk. Cekodok namanya kalau orang utara. Ya, kita ni walaupun kita umur 40 ke 50 ke 60, tapi di mata ibu kita masih kanak-kanak, kita masih anak. Bila dia balik, dia tahu kita ni dulu memang suka sangat makan cekodok dengan tangan yang tua, dengan tenaga, sisa tenaga yang dia dah tua kan, umur 70 lebih, dia pun ambil tepung, tengok ada sisa-sisa pisang, dia pun lenyek-lenyek buat. Dia tahu anak nak makan cekodok dan dia tetap jiwa ibu, dia pun goreng. Dia goreng dengan matanya yang tak jelas, bukan masa waktu muda tadi, sehingga cekodok yang digoreng tu hangus. Pun dia hidang, dia tak nampak tu, dia bagi kat kita. Kita pun makan cekodok tu. Saya nak tanya, walaupun cekodok tu hangus, apakah kita rasa terasa hati pada ibu kita? Kita akan terus makan dengan cinta. Kita menangis tengok ibu kita terus memberi walaupun dia sudah tua. Kita tak kata, ibu apa ni, cekodok ni dah hangus dah. Tak, sebab kita tak lihat cekodok lagi, tapi kita lihat ibu, kasih sayang ibu yang menyediakan untuk kita. Begitu juga orang di tahap muqarrabin, di tahap cinta ini, dilihat segalanya indah. Orang caci dia, ini sebagai satu kafarah pada dosa dia. Dalam apa keadaan, ya, come what may, all is well, ya, apa saja dalam keadaan baik, nikmat disyukuri, ya, bala bencana dia sabar, diberi sedikit dia qanaah, takdir dia berdamai dengannya. Apa saja dia melihat, bukan sahaja pelakuan makhluk, tetapi dia lihat Khalik di sebalik semua pelakuan makhluk. Ya, dia melihat apa saja, dia terasa kebesaran Allah. Gunung ganang, bukit bukau, kehijauan rimba raya, kemudian sungai yang mengalir, kebiruan awan gemawan, ataupun dia lihat birunya laut, semua dia nampak Allah. Ini yang dikatakan di dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang yang sentiasa mengingati Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring, dan mereka sentiasa berfikir tentang kejadian langit dan pertukaran siang dan malam. Lantas mereka berkata, ya Allah, Maha Suci Engkau, tidak Engkau ciptakan ni sia-sia. Selamatkanlah aku daripada api neraka. Ini subhanallah, ya, hingga mereka rasa apa yang mereka buru bukan lagi syurga, bukan lagi neraka,
Ya, apa yang mereka buru ialah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ya, tidaklah salah untuk kita beribadah kerana nak bebas daripada neraka. Tak salah kita beribadah untuk mendapat syurga. Tetapi orang yang di peringkat muqarrabin, mereka beribadah kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan-jalan menuju kepada Allah. Pertama, memahami syariat dengan ilmu. Yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga, merasainya. Yang keempat, cinta. Tidak ada jalan pintas. Sebab itu kalau ada orang terus pergi, tak payah solat lagi, saya rasa kemanisan iman, itu pembohong, itu pendusta. Mesti kena lalui tahap demi tahap. Dan paling penting, Allah Subhanahu wa taala tidak mengira kita sampai atau tidak di hujung jalan, tetapi sebaik saja kita melalui jalan, Allah sudah nilai. Seperti mana seorang yang telah membunuh 100 orang, ketika dia bertanya ada tak jalan untuk dia bertaubat, apabila diberitahu bahawa dia boleh, taubatnya boleh diterima apabila dia pergi ke satu tempat, di sanalah taubat dia diterima, kerana di sana dia boleh buat perubahan, maka dia pun bergerak. Bila dalam pergerakan itu belum pun sampai ke tempat itu, malaikat maut cabut nyawa. Akhirnya nyawanya atau rohnya disimpan ataupun dibawa oleh malaikat rahmat. Kenapa? Walaupun dia belum sampai ke hujung jalan, tetapi dia sudah melalui jalan. Jadi ini yang jalan yang kita nak lalui. Syariat, insya-Allah. Kebahagiaan bukan hanya di hujung jalan, kebahagiaan juga ada di sepanjang jalan. Kalau jalan yang kita lalui itu ialah jalan Allah, jalan syariat, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.